Okey. Makan nasi goreng. Mami senang makan nasi goreng. You tukar thermal paste, servis laptop. Fina pergi tengok work dia ada working. Okey. Konten simple lagi, konten pasal servis laptop pula. Kalau sebelum ni saya buat proses untuk servis komputer, servis desktop. Hari ni untuk laptop ni, kebetulan ada customer hantar semalam laptop Asus. Dia cakap sebelum ni dia dah servis laptop ni, dia dah cuci kipas tapi tak tukar thermal pad. Hari ni dia nak tukar thermal pad. Tapi sebelum tu kita nak stress test dulu, tengok sebelum dan selepas kita tukar thermal pad. Sambil kita nak test juga lighting DIY daripada TV. Test lighting 1, 2, 3. Lighting DIY. Stress test ni kita nak tengok tahap suhu CPU dalam 100% load, berapa suhu dia, sama ada prosesor tu dia throttle ke tak, maksudnya speed dia tu full ataupun tak. Tak sampai 5 minit pun dah throttle, suhu dah cut power processor. Tapi untuk laptop sebenarnya benda tu biasa lah, sebab laptop ni dia punya cooling dia tak bagus, tak macam PC. Tapi ni tak sampai 5 minit lagi, dah sampai 5 minit lagi CPU dah throttle, suhu 99%, 99 degree, fan RPM 1600. Maksudnya laptop ni memang ada problem daripada segi cooling. Kita dah stress test macam ni, kita dah tahu dah sebelum dia macam mana. Kita buka, bila kita dah siap semua, tukar thermal paste, cuci kipas, baru kita test balik, tengok ada apa perbezaan sebelum dengan selepas. Untuk 5 minit utama tu kalau throttle memang ada masalah. Kalau dalam 10 minit tu baru dia throttle, tu maksudnya okey lah. Kebiasaannya laptop memang macam tu. Dia cara buka laptop ni sebenarnya lebih kurang je mana-mana laptop pun. Tapi cara dia lain-lain. Setengah laptop lain, setengah lagi lain. Tak sama. Cuma yang samanya sampai masa 6 bulan, 8 bulan laptop ni kena servis. Tak kisah korang pakai Mac ke, pakai Windows ke, semua sama. Asal nama laptop lebih kurang. Tools dia basic je. Screwdriver. Macam mana nak ingat skru-skru yang cabut ni? Kalau boleh hasilkan, kalau macam saya, sebab saya dah biasa buka isi mana-mana dulu, dah biasa tak apa kan. Dia sebenarnya buka laptop ni, saya tak ada belajar mana-mana pun. Saya first buka laptop sendiri, nak tahu ada apa kat dalam. Lupa, better saya buat macam ni lah. Ok, tools untuk buka laptop biasanya saya guna pick gitar ke apa benda ni, tapi yang besi punya pick ni. Dia sebenarnya benda ni ada jual dekat DIY. Lepas tu yang ni sama juga, electrical contact cleaner. Yang ni untuk bersihkan thermal paste yang lama, microfiber close ni. Bila nak buka laptop, kebiasaannya keyboard ni kita kena cabut buat benda ni. Hari ni saya bukan buat tutorial nak buka laptop, servis secara general, secara basic je. Kita kena buka keyboard dulu, sebabnya dekat bawah ni, dekat bawah keyboard ni akan ada skru macam ni. Lepas tu baru kita boleh access benda lain, baru kita boleh cabut palm rest ni. Kalau siapa yang tak tahu, ni antara kerja saya. Saya buat repair komputer, saya buat gambar kahwin, saya buat video kahwin. Saya bukan malas bekerja, orang cakap dia malas bekerja lah, apalah. Kita buat macam-macam kerja kan. Nak duit kena kerja lah. Ni kerja lah ni. Dia buka laptop ni, dia jangan paksa. Key dia jangan paksa. Kalau tak boleh, kita cuba sekejap lagi. Kita buat bisnes ni kadang-kadang dia ada musim pasang surut dia. Ada time ada duit time tak ada lah. Kalau time tak ada duit, tu yang paling seksa sebenarnya. Ada sampai tak nak kawan kita pun ada bila kita tak ada duit Bagus kat sebenarnya. Saya kadang-kadang
member saya kalau contohlah kata tiba saya tak ada duit sangat, kadang-kadang saya pau banyak member, saya tak pinjam. Kebanyakan member baik lah yang saya pinjam, yang saya minta duit. Kadang-kadang ada juga yang pau saya ke apa kan, cakap nak duit kena kerja lah apa kan. Kadang-kadang member ni lupa. Saya tak minta pinjam sebab belum tentu saya boleh ganti. Kita bukannya tak kerja, kita cari rezeki dengan benda-benda macam ni. Yang skru tu tinggal. Buka arrest. Tak ada laptop. Owner ni cakap sebelum ni dia dah cuci dah kipas tu. Skru dia terlupa. Biasa sebab laptop ni banyak sangat skru. Okay. Ada buat laptop. Thermal paste ada kat bawah ni. Ni untuk CPU, yang ni untuk GPU unit ataupun graphic card laptop ni kat sini. Yang ni boleh isi tepi dulu. Yang ni kita kena clear pakai blower boleh, pakai blower semua boleh dalam housing kita. Kita nak buat kerja kat motherboard ni. Sekarang ni kita nak cabut dia punya cooling system. Tengok macam mana keadaan thermal paste dia. So, untuk apa sesuai. Tapi sekarang ni mudah lah. Maksudnya barang-barang nak repair laptop ke, benda-benda yang kita boleh DIY sendiri ni, dekat Mr. DIY pun ada. Lampu DIY ni asyik terpadam. Okay. Ini thermal paste. Yang tak tahu apa lama. 3 tahun mungkin. Sebab tu benda ni 6 bulan atau laptop ni tak last tahun, 8 bulan ke, elok lah untuk servis. Ni sebab dah lama sangat. Dah keras macam apa lah. Sebab kena cuci. Lagi satu. Ni keadaan dalam kipas tu. Kalau tengok memang kesan, memang pernah servis sebelum ni. Dia kalau tak pernah cuci kipas ni, tak pernah servis, dia akan ada benda terkumpul kat sini. Habuk-habuk macam yang ada kat PC, macam bulu kucing apa semua tu, dia akan berkumpul kat sini. Ni nak cuci dia macam biasa, boleh guna electrical contact cleaner ni. Biasanya saya akan sembuh pada kain, saya tak sembuh direct sebab takut kena peralatan lain, kecuali memang itu tujuan kita. Kalau setakat spot tertentu, biasanya saya spray pada kain, lepas tu saya sapu pada tempat yang kita nak cuci tu. Satu benda lagi, alat lupa ni, ASD brush. Yang ni sebenarnya pastry punya, untuk buat kek saya boleh pakai. Sebenarnya kebanyakan technician sebenarnya dia orang guna brush gigi untuk ASD brush ni. Sebenarnya boleh pakai lah kalau korang macam terdesak sangat tak ada benda nak pakai, boleh pakai brush gigi. Brush gigi yang dah pakai lagi elok. Eloknya guna brush gigi yang baru kan, jangan guna baru saya beli ni sebenarnya dekat DIY. Ni harga dia RM2.12. Pastry brush boleh guna untuk cuci thermal paste atau habuk-habuk pada motherboard, boleh guna yang ni. Ni sebenarnya thermal paste ni dia dah macam bercampur sebenarnya. Ada separuh keras, separuh lagi dia lembut. Air hujan sekarang ni, yang audio cloud sikit. Macam thermal paste yang keras, saya dah cungkir guna plastik, guna kuku. Yang ni yang processor punya, graphic card punya. Yang ni kena hati-hati sebab pada chipset ni ada kapasitor. Kena buat slow-slow ni. Keras gila dia punya thermal paste. Lepas tu kau jadi bila saya berus, jadi macam berkilat warna krum, macam mesin kena daripada kilang. Tak tahu compound apa dia guna. Juga thermal paste ni dia nak samakan dia yang boleh menutupi rongga-rongga yang macam bergaris ke, berlubang ke. Dah settle, dah buang thermal paste pada CPU, graphic processor unit pada GPU, graphic card, pada cooling system ni. Kita masuk thermal paste. Yang laptop pun macam PC juga. Cara macam tap LCD, isi, lepas tu ratakan guna jari. Ada lebih-lebih sikit tak apa sebab daripada kilang pun memang dia orang isi banyak sebenarnya thermal paste ni. Yang biasa orang isi ibarat sebutir beras boleh juga, tak ada masalah. Yang ni ikat pun skru silang macam biasa.
Sekejap lagi baru masuk pada bahagian cuci housing laptop. Tapi yang tu rasa tak ada masalah kot. Yang tu simple je, cuci macam biasa, pakai brush biasa boleh, pakai blower pun boleh. Lepas ni macam saya cakap, dia ada masalah kan. Dia kadang-kadang ada bunyi, kadang-kadang okey. Saya tengok RPM tadi pun okey. Dia naik pada 1500 pada 1600, rasa tak ada masalah kot, insyaAllah boleh pakai lagi. Semua ada bunyi sikit. Boleh masuk WD-40. Kipas ada bunyi sebab dalam tu dia sebenarnya dia ada bearing. Boleh masuk WD-40 ataupun pelincir, lubricant oil, minyak pelincir. Boleh beli kat DIY ni, sama macam WD-40 juga. Dia guna nak bagi lagi mantap dia punya pusingan. Dan lagi jahanam, InsyaAllah okey, sebab sebelum ni saya guna okey. Penting sebenarnya bila main dengan laptop ni, jangan lupa ni pas CPU punya pin ni. Sebab yang ni selalu sangat lupa. Lepas tu kena cabut balik buat. Bila dah siap servis, dah pasang laptop, tiba-tiba terlupa nak pasang pun ni. Efek dia kalau lupa nak pasang ni, kipas tak jalan. Dah siap tukar thermopastes, dah siap cuci kipas, dalam ni dah siap cuci semua, boleh pasang macam biasa balik. Lepas tu sekejap lagi kita test. Kita test balik guna software IDAS 64 untuk tengok apa perbezaan sebelum dengan selepas. Kalau takut dengan skru pada board ni, sebenarnya untuk skru pada motherboard, dia akan ada sign macam ni. Nampak? Dia akan ada macam tu. Biasanya bila dah siap pasang palm rest, pasang hard disk, kalau ikat semua skru, saya akan test dulu on. Yang ni wifi punya kad. Biasanya lepas dah pasang palm rest, saya akan pasang hard disk untuk test sama ada laptop tu okey, boleh hidup tak boleh hidup, tak ada masalah lain ke. Dia tak litat. Kalau macam ni, dia keluar BIOS ni, boleh tahu hard disk tak litat. Masuk ni satu skru hard disk. Okey, kena masuk satu skru dulu sebab hard disk tu dia ke bawah sikit. Kena biasa tu. Saya nak tengok dia punya kipas ni first on, bila tak jalan maksudnya ada dua kemungkinan. Kipas tu problem ataupun bagus lah, maksudnya bila dia idle, temperature tak sampai target dia lagi untuk kipas tu berpusing. Kita stress test lagi sekali selepas kita tukar thermopastes. Sekarang ni 84 darjah Celsius, 100% load selama 5 minit. Kalau tadi 3 minit 99%. Maksudnya ada perubahan kat situ. Tapi laptop memang tak boleh lari daripada CPU throttling. Dia tak sama macam desktop. Sebab dia punya kipas pun kat dalam, semua kat dalam. Dia sempit kat dalam tu. Overall okey lah, nampak lah ada perubahan. Maksudnya lepas kita, sebelum kita tukar thermopastes dengan selepas. Kalau sebelum 3 minit stress test 99% 99 darjah Celsius. Sekarang ni 100% load 84 darjah Celsius. Jadi itulah dia perbezaan kita tukar thermopastes, kita cuci kipas, buang rabuk apa semua. Kipas sekarang ni running pada 1200, 1100 RPM. Ni tadi saya dah masuk WD-40 sikit, dah tak ada kurang sikit bunyi. Kalau tak, ada bunyi krik macam tu. Sebab dalam bearing tu mungkin tak ada minyak macam tu. Kipas tu sepatutnya kita kena isi minyak sebenarnya. 5 minit, 6 minit, stress test 84 darjah Celsius, tak lebih pada 84 sekarang ni. Okey lah, maksudnya ada perubahan lah lepas sebelum dengan selepas. Sekarang ni dah boleh pasang semua. Biasanya kalau saya pasang, saya akan terus stress test terus. CPU throttling ni dia ibarat contoh kalau motor cut off. Contoh motor kita boleh pergi 1.5 tapi cut off 1.2 je. Laptop memang tak boleh lari lepas tu. Dia ada setengah laptop je bila kita stress test, dia tak thermal throttling, dia tak, CPU tak throttle. Overall okey lah, selesai lah. Settle untuk servis laptop ni. Biasanya saya ada touch-up sikit kat dalam. Kalau PC dia bila on tembak ke macam mana, kalau tak perlu format, biasanya saya akan touch-up sikit kat luar. Touch-up maksudnya macam tak bersih, kita bersihkan sekali. Kita cakap servis dalam je, sekarang kita kena servis luar sekali. Spare untuk laptop
technician ni aspal laptop. Jadi beza tadi dah nampak kan, beza sebelum dengan selepas kita tukar thermal paste. Laptop memang tak boleh lari pada thermal throttling. Kalau tak nak thermal throttling, kena underclock. Tapi laptop ni dia tak ada sistem macam desktop. Sesengah laptop je kita boleh downclock ke overclock ke. Update sikit untuk laptop ni. Sekarang ni dah running 11 minit. Suhu pada 87, 100% load. Saya downclock pada power option, saya buat 70% saja. Dia lebih kurang macam downclock, underclock processor sebab owner dia tak nak panas sangat. Bila guna laptop, kita bergantung pada suhu ni. 100% load, 87%, ok lah. CPU tak throttle sebab tak guna maximum power processor. Suhu pun rendah sikit. Rasa memang panas lagi. Laptop still ok, still boleh guna macam biasa, tak ada. Rasanya kalau user experience tu tak adalah perasan mana sebenarnya. Kalau saya tak beritahu, rasanya owner pun tak perasan rasanya ni. Yang power option ni kalau nak cari boleh search pada Windows power option, advanced setting power option. Lepas tu set pada maximum processor state ni boleh berapa nilai yang korang nak, berapa sama ada 70%, 80% atau 100%. Processor dah tak throttle, suhu rendah bila 100% load. Running sekarang ni 12 minit. Suhu ok, jadi ok sikit lah untuk laptop lama. Untuk laptop boleh lagi selamat sebenarnya running macam tu sebenarnya. Tak perlu 100% power. Kalau korang nak servis sendiri laptop, dia apa orang cakap korang boleh follow guide daripada video ni ataupun daripada video-video YouTube yang lain. Ada banyak lagi sebenarnya video, contoh video orang buat lagi detail. Macam saya ni, saya buat basic je. Macam mana ni, tak nak habis ni. Jadi bila korang buat, semuanya atas tanggungan sendiri kan, atas tanggungjawab sendiri lah. Kalau ada apa-apa problem ke. Tapi setakat ni saya buat, dengan cara saya buat ni, alhamdulillah ok lagi. Setakat ni baru ada sebiji PC yang problem tak boleh on balik. Tu pun sebab PC dia dah lama. Ada seorang brother ni, PC dia dah lama. Ada tulang ayam ni kat dalam PC dia tu. Yang tu je. Mana buat mana lama tu tak tahu shot macam mana. Dia atas tanggungjawab sendiri tu. Saya tak bertanggungjawab lah kalau rosak kan. Kalau yang mana berdekatan, kalau tak berani boleh hantar pada saya buat. Upah tak mahal sangat. Kalau tak sekali format under RM100. Apa-apa korang buat, guna skru yang betul. Jangan tertinggal skru. Saya ada tinggal skru, tak ada kan. Kalau tak berani, yang mana berdekatan ke Kuala Rompin, boleh hantar kat saya. Biar saya buat. Upah boleh saya buat beli. Saya beli makanan, boleh buat Pina beli KFC ke. Boleh beli makanan kucing. Duit untuk repair laptop ni biasanya untuk beli makanan macam tu je. Saya rasa macam video ni simple sangat. Saya macam tak sonok pula buat video simple ni. Tak puas rasa, tak puas. Ni saya tolong cuci, bukannya apa kan. Biasa memang customer ini package yang kita tak bagi tahu kat dia. Kita servis dalam tapi sebenarnya kita servis luar sekali. Nak bagi cantik sikit, bagi bersih sikit. Nampak lah. Kalau customer tengok, senang dia tengok. Nak bayar RM50, terbayar RM80. Tak berserata. Seronok sikit. Okay, settle. Tutup lampu. Jumpa next video. Meeting ni saya buat sendiri. Ni DIY guna TV yang rosak. TV rosak panel, cabut, boleh buat lampu ni. Ni saya baru test ni sebenarnya. Saya punya studio dalam bilik ni. Studio kat rumah saya ni. Panel dia rosak, panel pecah ke apa. Kalau korang ada TV nak bagi saya, yang boleh on lagi, power supply ni pun daripada TV lagi. LED daripada TV. Cuma panel saya cabut. Panel dia saya cabut. Kalau korang ada TV rosak bagi saya, boleh. Mana tahu boleh saya buat lampu studio. Banyak sikit ni.